mula plan macam mana aku nak bunuh Tuan Kula ni supaya Tuan Kula ni tak boleh nak tangkap. Hello, Assalamualaikum and welcome back to my channel, Popcorn Channel. So geng, hari ni aku akan bercerita tentang kes yang agak unik, di mana sebelum-sebelum ni aku merungkai kes-kes yang berlaku dekat luar negara Malaysia, macam Indonesia, Pakistan dan juga Jepun. Tapi hari ni kita akan selidik kes yang mana berlaku dekat negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Kes ni pernah menggemparkan negara Malaysia pada tahun 1970-an, yang mana kes ni hebat sangat sebab apa? Berlakunya scene tembak-menembak di antara polis dan juga penjenayah. Dan tembak-menembak ni bukan sekadar tembak-menembak 1-2 peluru, tak. Dia melibatkan beratus-ratus peluru, yang mana kira hebat lah scene tembak-menembak ni. Jadi, jom kita masuk kepada kes Botak Chin. Let's start it. So, watak utama kita pada minggu ni ataupun dalam video ni ialah Botak Chin. Botak Chin ni, kalau kita dengar je nama Botak Chin ni, kita mesti rasa macam orang tu, penjenayah tu mesti dalam keadaan botak, lepas tu muka dia bengis kan. Hakikatnya tak. Botak Chin ni cuma gelaran nama kepada penjenayah tu. Botak Chin atau nama sebenarnya ialah Wong Swee Chin, dilahirkan pada tahun 1951 di Kuala Lumpur. Botak Chin ni merupakan anak yang dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang agak besar, di mana dia mempunyai 10 orang adik-beradik. Botak Chin ni semasa dia berada di sekolah rendah, dia bersekolah di sekolah rendah kebangsaan jenis Cina di Sentul. Setelah dia tamat sekolah rendah tu, dia melanjutkan pelajaran dia kepada sekolah menengah English, yang mana kalau masa dulu, sesiapa je yang masuk sekolah menengah English ni kira sempoi lah. Sebab apa? Kalau masa dulu, English ni memang bahasa utama. Jadinya bila Botak Chin ni dia berjaya masuk ke sekolah English, kiranya dia ni memang seorang budak yang berkelayakan ataupun budak pandai. Malangnya disebabkan kesempitan hidup, di mana keluarga dia adalah keluarga yang susah dan ada 10 orang adik-beradik belakang dia pula. Jadinya dia tak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran dia sampai habis. Kiranya dia bersekolah menengah sehingga umur dia 15 tahun sahaja. Lepas dia dah habis sekolah tu, dia mula bekerja untuk membantu keluarga dia. Kiranya dia bekerja sebagai pembantu pasar kat Pasar Borong Jalan Tun Ismail selama setahun. Dekat Pasar Borong Tun Ismail ni, dia adalah kumpulan-kumpulan gangster yang selalu minta wang perlindungan dekat peniaga-peniaga situ. Jadinya Botak Chin ni pernah dibelasah oleh beberapa orang gangster disebabkan dia tidak mampu membayar wang perlindungan kepada gangster-gangster tersebut. Dekat sinilah Botak Chin ni dia mula rapat dengan orang-orang gangster dari grup yang lagi satu yang tak pukul dia. Kira macam sembang-sembang sebagai kawan lah masa tu. Tapi lama kelamaan disebabkan dia selalu kena pukul dengan gangster yang satu lagi ni, dia jadi berminat untuk belajar seni mempertahankan diri demi mempertahankan diri dia pada awalnya lah. Satu hari tu, lepas dia dah belajar seni mempertahankan diri semua, dia menerima perkabaran yang sedih yang mana ibu dia meninggal dunia. Jadi point ni lah dia, daripada dia belajar untuk mempertahankan diri, dia mula menjadi lebih liar, yang mana dia mula terlibat untuk melakukan jenayah kecil-kecil macam mengugut, rompak, pukul. Tapi masa dia belajar seni mempertahankan diri ni, dia memang banyak membantulah peniaga-peniaga dekat kawasan Pasar Borong tu. Kiranya macam kalau ada gangster nak main pukul pakcik tu ke apa, dia tolong lawan balik. Kiranya dia ni digelar Robin Hood dulu. Sebab apa? Dia membantu orang-orang yang teraniaya masa tu. Setelah dia menerima perkabaran mak dia meninggal, dia menjadi lebih liar. Dia mula melibatkan diri dalam kumpulan gangster yang berada dekat Pasar Borong tu untuk macam nak tunjuk dia punya kekuasaan dia lah. And then perangai dia lama kelamaan mula berubah. Sebab apa? Masa tu dia baru 15-16 tahun macam tu. Tapi bila dia masuk grup gangster ni, memang ramai semua ahli-ahli dia agak tua-tua macam tu Jadinya perangai Botak Chin ni mula berubah menjadi macam lebih matang, lebih ganas. Botak Chin ni dia mula plan untuk buat jenayah yang lebih besar, yang mana lebih menguntungkan. Nak menggunakan senjata api untuk buat jenayah dia tu.
pada tahun 1969, iaitu pada 19 April, Botak Chin dan juga 3 orang rakan yang dia percaya tu melakukan rompakan bersenjata. Tetapi masa ni Botak Chin masih lagi tidak mempunyai senjata. Tapi rompakan tu berjalan dengan lancar disebabkan 2 orang daripada rakan subahat Botak Chin ni mempunyai senjata. Jadinya ini adalah rompakan pertama yang mana Botak Chin dia melibatkan diri dia untuk buat rompakan ni dan juga menggunakan senjata. Jadi Botak Chin ni dia dah lepas dia dah buat tu, dia rasa dia nak buat lagi rompakan, dia guna hasil rompakan yang tadi tu untuk membeli sebuah pistol 22 revolver untuk digunakan dalam jenayah-jenayah dia yang nak buat. Dia dah tak nak duduk under orang, dia dah tak nak duduk dalam geng. Dia nak buat geng dia sendiri, yang mana geng tu dia yang menjadi kepala, dia yang menjadi ketua. Jadi dia pun mula tubuhkan dia punya sendiri punya geng, yang mana dia hanya lantik orang-orang yang dia percaya untuk jadi ahli dia, dan dia tetapkan juga beberapa peraturan. Pertama, no dadah. Kiranya ahli-ahli dia memang tak dibenarkan untuk hisap dadah, dan juga mereka ni tak dibenarkan untuk menganiaya orang-orang miskin. Kira macam kalau dulu gangster yang sebelum ni yang pernah pukul dia ni, dia kiranya menganiaya orang-orang miskin sebab dia memukul orang-orang dekat pasar borong tu. Jadi gangster yang Botak Chin tubuhkan ni, dia tak izinkan mana-mana ahli dia untuk melakukan penganiayaan kepada orang-orang miskin walau di mana-mana pun. Bukan saja di pasar borong tu lah. Sekiranya ahli-ahli dia ni macam tak mau dengar cakap Botak Chin ni, dia bisak dadah juga, dia pergi kacau ke orang-orang miskin, Botak Chin ni takkan teragak-agak untuk bunuh ahli-ahli dia. Jadi masa ni dia dah mula buat jenayah kecil-kecil dulu. Sebab dia baru nak tubuhkan kumpulan dia, dia buat kecil-kecil dulu. Tapi disebabkan kekerapan berlakunya jenayah dekat kawasan Sentul tu, polis mula menyiasat dari mana asalnya jenayah ni, siapa yang buat jenayah ni. Setelah polis siasat dan juga cari info-info tentang penjenayah yang melakukan jenayah di sekitar Sentul, nama Botak Chin ni pun naik. Jadinya polis memang syak dia yang buat semua kes jenayah yang berlaku kat Sentul tu. Jadi Botak Chin ditahan pada tahun 1969 juga. Botak Chin sepatutnya dipenjarakan selama 7 tahun atas kes jenayah yang dia telah buat. Tetapi disebabkan dia berkelakuan baik di dalam penjara, dia dibebaskan lebih awal daripada tempoh hukuman dia, iaitu dia dibebaskan pada tahun 1974. Jadi lepas dia keluar daripada penjara ni, dia memang bertekad, aku nak ubah hidup aku dah tak mau jadi gangster, aku dah tak mau terlibat dalam hal-hal kongsi gelap ni. Aku akan start hidup aku sebagai seorang penjual sayur, di mana betul Botak Chin mula menjual sayur-sayuran untuk menyara hidup dia. Tapi lama kelamaan dia punya jiwa dia tu macam meronta-ronta, sebab sebelum ni dia dah biasa hidup senang, di mana dia masuk dalam kongsi gelap, dia buat jenayah, rompakan apa semua. Jadi masa tu dia dah kaya sikit. Bila sekarang ni dia jual sayur, dia dah macam tak boleh terima di hidup susah, ada kesepitan duit. Dia kembali kepada kehidupan lama dia. Dia mula terlibat dalam kongsi gelap lagi. Pada April 1975, Botak Chin sekali lagi menubuhkan geng dia sendiri. Terdiri daripada 3 orang ahli sebelum ni, iaitu Teh Bok Le ataupun Se Chai, Eng Cheng Wong ataupun Ah Wong, dan Beh Kok Chin ataupun Pang Kok Chin. Mereka ni baru saja dibebaskan daripada penjara. Jadi once bebas je, si Botak Chin ni pun nak ajak dia untuk join the group, and then regroup balik, membuat satu kumpulan baru. Okay, first step Botak Chin ni, dia dah tahu, aku memang nak buat jenayah balik, and then I want to go big this time. Dia pergi ke Thailand untuk membeli senjata api untuk memudahkan lagi lah dia punya kerja-kerja jenayah dia. Once dia dapat saja pistol daripada Thailand tu, dia tak tunggu lama. Sehari 2 lepas tu saja, lepas dia praktis macam nak guna pistol tu, pada tarikh 2 Jun 1975, Botak Chin dan kumpulan dia melakukan rompakan di Sentul, dan rompakan ni menghasilkan sebanyak RM5,800, dan hasil rompakan ni dikongsikan bersama-sama 4 orang tadilah. Dan juga sebahagian daripada hasil ni, Botak Chin ni selepas dia dah buat rompakan yang pertama ni, dia rasa dia nak go big, lagi bigger, lagi gempak, lagi hebat daripada sebelum ni. Setakat 5,800, dia nak lebih. Jadi hasil yang mereka dah bahagi tadi,
Botak Chin ni gunakan sebahagian duit lebih tu untuk dapatkan lagi pistol ataupun senjata api dekat Thailand. Jadi dia pi lagi sekali Thailand, dia beli 8 pucuk pistol dan juga 1000 butir peluru untuk digunakan dalam kes rompakan seterusnya. Total sekarang dia dah ada 11 pucuk pistol. Tapi kali ni dia tak tergesa-gesa macam sebelum ni dia praktis 2-3 hari, tak. Dia cari satu kawasan lombong dan dia gunakan kawasan lombong tu sebagai tapak untuk dia dan juga ahli-ahli kumpulan Botak Chin ni untuk Botak Chin dan juga rakan-rakan dia 3 orang tadi tu mula mempraktiskan macam mana nak guna dia punya senjata-senjata api yang dia dah beli tu semua dekat kawasan perlombongan tu. Dan yang sedihnya dekat sini, apa yang dijadikan sasaran masa mereka praktis tu ialah anjing-anjing jalanan yang berada dekat sekitar-sekitar kawasan perlombongan tu. Kerana anjing-anjing tu lalu and then mereka suka-suka hati je pergi tembak. Pada 20 Julai 1975, sekali lagi kumpulan Botak Chin melakukan rompakan dekat Jalan Ambi dekat Kuala Lumpur, di mana rompakan ni lebih besar. Dia menghasilkan keuntungan sebanyak RM95,000, yang mana 95,000 tu dibahagikan kepada mereka berempat sebanyak 25,000 seorang. Belum reda lagi kes tu, kira masih lagi dalam berita. Sehari dua lepas, kumpulan Botak Chin ni kembali lagi dengan kes jenayah baru dia, iaitu dia merompak rumah ibadat, geng. Dia merompak rumah ibadat yang berada dekat kolam air. Dan dekat rumah ibadat ni dia berjaya memperoleh sebanyak 10,000 beserta juga dengan barang kemas dan juga barang-barang berharga yang lain. Sampaikan rumah ibadat pun Botak Chin ni pergi curi barang. Tak habis lepas tu, dah lama sikit dia dah dapat duit banyak dah kan. Start 26 Oktober 1975, dia mula melakukan satu lagi rompakan, yang mana rompakan ni memang hasil dia memang masyuk, memang besar gila, yang mana dia melarikan wang sebanyak RM218,000. Tapi dekat kes ni lah yang mana memang dia kantoi teruk. Sebab apa? Dia tembak guard yang bawa duit RM218,000 tu, dia tembak. Jadinya guard tu cedera. Disebabkan kes cedera ni, polis lebih meningkatkan pencarian dia terhadap geng Botak Chin ni. Polis pun dah macam cari. Susah lah, memang susah nak cari Botak Chin ni. Last kali polis memanggil seorang lagi polis yang memang berbakat dan berkemahiran, iaitu Deputy Superintendent S. Kulasingham, untuk buru kumpulan Botak Chin ni. Sebab apa? Deputy Superintendent S. Kulasingham ni ataupun Tuan Kula ni, dia ni memang sangat berkemahiran, yang mana sebelum ni dalam dia menjalankan tugas dia dah meruntuhkan ataupun dah berjaya menangkap ahli-ahli kongsi gelap yang banyak. Kes-kes dia memang besar semua, dia dah berjaya tangkap. Jadinya polis dekat kawasan Sentul tu memang berharap kepada Tuan Kula ni untuk menangkap Botak Chin punya grup ni. Disebabkan polis ni sangat berkemahiran. Mereka duduk macam kaji. And then memang dah dekat dah, memang nak sampai nak tangkap Botak Chin dah. Botak Chin ni dia rasa seperti terancam. Dia mula plan macam mana aku nak bunuh Tuan Kula ni supaya Tuan Kula ni tak boleh nak tangkap aku. Ni dalam dia masih muda lagi tau. Dia dalam 20-an je masa tu Botak Chin ni. Dia berani. And then waktu Tuan Kula ni sedang bawa kereta dah balik daripada kerja, dia berhenti dekat traffic light. Botak Chin dan juga orang suruhan dia melakukan tembakan rambang dekat kereta Tuan Kula ni. Kiranya memang Tuan Kula ni bertaruh nyawa lah nak menangkap Botak Chin ni. Dan Botak Chin ni telah melepaskan 18 das tembakan, di mana tidak menyebabkan kematian kepada Tuan Kula, tetapi satu peluru ataupun sebutir peluru telah pun terkena kepada Tuan Kula ni dan menyebabkan Tuan Kula ni cedera sikit lah. Tapi waktu tembak-menembak tu, Tuan Kula terus bawa kereta pergi ke balai polis Ceras yang berada berdekatan je masa tu. Jadinya Botak Chin ni tak sempat nak kejap lah. Dia tak boleh nak kejap. Kalau dia kejap pun dia tak boleh nak sampai dekat balai polis tu. Dia apa lagi semangat Tuan Kula ni untuk nak cari Botak Chin punya geng ni lagi berkobar-kobar lah. Dia dah macam, hang main nyawa aku sekarang, aku akan cari hang sampai dapat. Dan setelah mereka melakukan risikan apa semua, mereka dapat tahu geng Botak Chin ni berada dekat Ipoh.
Mereka duduk dekat sebuah kilang papan masa tu. Jadi polis dah plan rapi-rapi. Masa 16 Februari 1976, polis kepung kilang papan tadi dengan senyap-senyap, and then bila malam ada sebuah kereta yang masuk dekat kilang papan tu, kereta Mazda, yang dalam dia tu terdiri daripada Botak Chin dan juga 3 ahli kumpulan dia yang lain. Jadi polis pun tunggu senyap-senyap, and then Botak Chin pun masuk kat dalam ofis kilang papan tu. Dan polis pun serbu lah tempat kilang papan tu, dan juga polis berlakunya si tembak menembak, baling bom tangan apa semua. Disebabkan apa tau? Sebab Botak Chin ni pun ada senjata dia juga. Dia pun ada pistol juga, polis pun ada pistol, polis pun ada bom tangan, dia pun ada bom tangan. Jadi sama-sama baling lah bom tangan tu untuk nak tengok, nak kalahkan masing-masing lah. Tapi disebabkan polis Malaysia ni hebat, polis Malaysia telah pun melepaskan 500 buah ataupun 500 butir peluru bersertakan dengan hasil-hasil dia, yang mana ahli-ahli kumpulan dia iaitu Pangkur Chai dan juga Ah Kiong maut di lokasi kejadian juga. Dan setelah polis cari lepas aksi tembak menembak tu, polis cari dekat dalam kilang tu, jumpa Botak Chin dah terbaring cedera dekat kaki dan juga tangan akibat tembakan tadi yang terkena kepada Botak Chin. Jadi Botak Chin pun ditahan dekat sini. Botak Chin ni pun mengaku dia punya semua kesalahan-kesalahan dia tadi, semua jenayah-jenayah yang dia buat, dan dia pun serah diri. Jadi Botak Chin didakwa mengikut Akta Keselamatan Dalam Diri ataupun ISA. Tapi Botak Chin ni dia ada membuat rayuan kepada mahkamah untuk meringankan hukuman dia sikit. Tapi disebabkan kes jenayah yang dia buat ni agak besar ketika itu, dia punya rayuan ni ditolak dan dia tetap dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, iaitu pada tarikh 11 Jun 1981 pada waktu subuh. Botak Chin atau Wong Swee Chin digantung. Masa dia digantung ni, dia baru berusia 28 tahun. Jadinya dekat sini moral of the story, kalaulah masa dulu gangster tu tak kacau dia, tak bully dia, tak pukul dia, dia mungkin takkan terjebak dalam hal kongsi gelap ni. By the way, nak bagi tahu, Botak Chin tu mana ada 3 perkataan bahasa Cina. Bo, tak, Chin, iaitu bo, tiada, tak, pekerjaan, Chin, Cina. Jadinya Botak Chin, kalau dijadikan ayat, Cina yang tak ada pekerjaan. So tu je cerita kita untuk hari ni, geng. So apa pendapat hampa tentang cerita ni? Hampa boleh komen dekat bawah. Bagi yang belum subscribe aku, hampa tunggu apa? Subscribe lah cepat. And then like video ni dan share dekat kawan-kawan semua, mana tahu berkenan di hati untuk mendengar cerita daripada aku. Jangan lupa untuk tunggu next video aku. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe. Bye. Stay tuned.